Assalamualaikum guys. Macam biasa kita kembali dalam Borak Teh Si Peng. Sekarang ni bersiaran langsung di TVS saluran 122 Astro dan My TV. Apa khabar Mazila Sigai? Khabar baik, Fir. Yes, hari ni 10 Mei 2021 bersama dengan 28 Ramadan 1442 Hijrah. Okey. So lebih kurang dalam 2-3 hari lagi semua umat Islam di Malaysia akan menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri. Yeay, aku pula excited. Walaupun Excited, aku tak sambut, tapi aku sumpang Allah. kemeriahan untuk menyambut Hari Raya. Okey, kalau cerita pasal raya lah ni Mazila, sebab kita dah nak menghampiri raya ni. So kalau cerita pasal raya ni, makanan pagi raya yang kau suka ataupun makanan hari raya lah. Makanan Hari Raya yang aku paling suka, aku suka ni, nasi impit dengan kuah kacang. Oh, nasi impit Aku dengan suka benda yang kacang. simple-simple lah, tapi itu memang favourite aku lah. Oh. Lepas tu daging masak hitam. Aku suka, okay, kalau raya aku suka ni, lemang. Oh. Lemang. Lemang lagi? Kau makan lemang macam tu je? Adalah Rendang. few rendang aku tak okey, aku antara manusia yang tak suka sangat makan rendang. Aku suka ayam masak merah, ayam kari. So lemang tahun ni kau buat sendiri ke kau main Belilah. tunjuk ni? Belilah nak buat. Yelah muka macam kau ni confirm lah kau tak pandai buat. Engkau ni, aku tak sabar betul tunggu habis puasa ni. Aku geram betul lah engkau. Okey. Ya, Right. excited. So guys, macam biasa 45 minit macam-macam benda yang kita akan kongsikan hari ini, benda-benda yang viral, benda yang trending dan of course kita macam biasa akan ada tetamu yang akan bersama dengan Fir dan Mazila Sigai dalam Borak Teh Si Peng. Hari ini kita nak bercakap ataupun borak pasal teater. Hari ini kita akan bersama dengan tetamu kita Haziz Wahab, seorang penggiat seni teater, lakonan, layar. Dia memang orang lama lah. Lepas ni kita akan bersama dengan beliau. Tetapi macam biasa sebelum kita nak memulakan benda-benda yang viral, yang trending ni, kita nak recap balik kes positif COVID-19 di Sarawak semalam. Berapa kes? Setakat semalam, Sarawak merekodkan 454 kes positif baru COVID-19 di mana Sibu mencatatkan rekod yang tertinggi iaitu sebanyak 72 kes. Diikuti Bintulu 65 kes, Miri 59 kes dan di kawasan sekitar kita Kuching sebanyak 35 kes dan Samarahan 3 kes. And then terdapat satu kluster baru semalam, kluster Jalan Stadium Negeri Kuching. Ianya merupakan kluster social fair. Disebabkan ada mesyuarat teknikal daripada Persatuan Sukan. Betul. So benda-benda macam ni kita nak elakkan lah kalau boleh bergumpul ramai-ramai. Tak, dalam kita tengah apa kata orang menjaga SOP, patuh kepada perintah yang dikenakan oleh kerajaan. Kadang-kadang apabila sesuatu benda yang viral kat Facebook, kita sebagai warganet ni kadang Mazila, bagi akulah, terlampau senang untuk menghukum orang lah. Sebab ada tular tau, satu gambar aku rasa hujung minggu lepas, gambar keadaan terkini di Satok. Jalan Satok. Penuh kereta. Sesak. Punyalah orang komen macam-macam. Kadang-kadang gambar kereta saja tak semestinya kereta tu menyimpang ke tempat yang bukan-bukan. Kadang ada yang jenis macam aku. Anak aku suka jenis tengok lampu tau malam-malam. Dan lagi nak raya ni, dia suka nak tengok lampu. So aku bawa lah jalan kereta. So guys, so whatever it is, jangan kita mudah-mudah nak menghukum sesiapa je. Dalam fasa apa kata orang, menjaga diri sendiri, menjaga ahli keluarga kita sendiri dan terus patuh dengan SOP. Itu paling penting sekarang ni. Betul tu, Fir. Kan? Aku dah macam gaspirasi. Lagi-lagi dah nak raya ni. Pandai-pandailah beringat ya. Alright, okay. So kita nak tinggalkan dulu cerita pasal COVID-19. Alright, jom kita nak berceritalah, borak pasal benda yang viral dekat social media ataupun budak-budak sekarang panggil sokmed. Tu dak TikTok guys, okey. Kucing ni, Mazila, apa pun yang dia orang buat akan sentiasa nampak comel. Betul, nampak banyak-banyak cute. ragam yang comel-comel. Macam akulah. Kau bukan kucing. Dah cute macam akulah. Okeylah, Orang buat nampak comel kan. Saiz badan, kau janganlah buat muka. Okey. Kucing yang aku nak kongsikan ni nama dia Orange. Ataupun kalau dak TikTok Oyen. Oyen. Dia nak manja-manja lah. Dia manja dia. Oyen. Kenapa dengan Oyen? Oyen ni pakai baju Melayu.
termenung, sedih. Benda macam ni pun mendapat dan meraih banyak tontonan dekat social media, guys. So nak tengoklah apa benda Okey, yang menyebabkan jom dia kita sedih tengok ni. ongeng. Kita nak tengok ongeng. Ongeng. Amboi Fir, sedihnya dia. Yalah. Time-time raya 2 tahun kebelakangan ni macam sedih pula aku tengok semua. Haiwan pun sedih. Kau bayangkan? Dia orang kan ada perasaan. Dia orang boleh rasa kot apa yang tuan dia orang rasakan. Dia ada jenis orang, kalau nak musim perayaan ni Mazila, ada jenis orang sedih macam-macam tau. Ada sedih tak boleh balik ke pangkuan keluarga. Mungkin ada yang sedih tak boleh membeli benda yang ialah nak inginkan sebelum raya, sebelum perayaan. Mungkin juga ada yang sedih terpaksa bekerja. Yalah, banyaklah benda yang boleh menyebabkan dia orang sedih. Ada yang sedih berpisah sebelum perayaan. Macam-macam benda lah. So kalau kau sekarang ni kau ada sedih tak? Tak Sedih ada kan? sebab ni lah, sebab keadaan kita lah, pandemik lah. Itu yang aku sedih sekarang ni. Tapi family kau dekat sini kan, Fir? Family kat sini, kat Kuching. Masih boleh celebrate dengan family kan? Betul, betul. Alright. So, seterusnya Mazilah, cerita pasal haiwan lagi Mazilah. Yang ni itulah dekat TikTok. Menerusi akaun Mrs. Slumber 95 di mana kelihatan seorang budak lelaki ni dia sedang menggalas beg. Tetapi apa yang lucunya, dia kongsikan cerita dia kena kejar dengan monyet. Oh, ingat kena ragut. Tak, dia kena kejar dengan monyet. Kau pernah kena kejar dengan monyet tak? Pernah. Aku tak pernah, tapi aku pernah tengok adik aku kena kejar. Baru 3 hari lepas aku kena kejar monyet dekat TVS. Mazela. Kau cakap aku kejar, kau cakap aku monyet. Okay, jom kita tengok VT ni guys. Kita tengok VT lah. Dia cakap aku monyet guys. Bentar-bentar dah nak raya. Monyet tu buat macam mana? Lepas tu? Dia lari. Dia lari? Ha. Dia kejar Emma? Ha. Lepas tu Emma buat apa? Dia nak gigit Emma. Nak- Dia nak gigit Emma dada Mek. Nak gigit Emma dada men? Ha. Emma tak pukul dia? Ha. Awak tak pakai untuk ni. Oh. Lepas tu dia lari? Dia kata ni. Buat ni. Oh. Bersemangat dia cerita dia kena kejar monyet, Fir. Dahsyat lah. Tapi pengalaman kena kejar monyet Kau ni bahayalah sebab aku pernah tengok adik aku kena kejar dengan monyet. Oh. Lepas tu aku pernah tengok juga anak jiran aku kena kejar dengan monyet, lepas tu dia cedera teruk. Monyet ni kadang dia bukan sangat mengejar orang, kadang dia meragut tau. Kalau lagi-lagi kalau kita ada bawa makanan. Betul lah tu. Aku ni ialah sinonim betul dengan monyet ni. Betul. Okey, so cerita seterusnya. Okey, ni yang aku suka lah. Sofian, siapa tak kenal Sofian? Seorang apa kata orang Insta famous, seorang belia yang aku rasa Dia kreatif lah kan. video dia power guys. Dia di label sebagai Z King Malaysia. Z King ni mungkin dia tak tahu, Z King ni dia memang buat konten video yang macam superimpose lah, cut and paste. Tak, dia bukan message. Dia macam kau boleh masuk dalam TV, macam itu tau. Okay, Sofian macam ni. Dia Z King Malaysia tau. Kalau kau nak tahu, kau boleh search Z King kat Instagram, kat TikTok. Dia memang power video dia. Sofian ni hampir sama tau. Dan yelah, dalam keadaan pandemik ni, raya, kita tahu kalau dekat Sarawak, 3 hari je. Okay, dekat KL ataupun Semenanjung, PKP. Raya dalam PKP untuk tahun kedua. Dan Sofian ni pun ada buat satu video yang rasanya mesej dekat dengan masyarakat sekarang, komuniti kita sekarang. Kita tengoklah VT ni guys. Perjalanan rentas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri. Maaf, tidak benar. Nak, tak dapat raya sekali ke tahun ni? Jumping like the narco, got dope like Pablo, cut dope like Pablo, chop trees with the Draco, on the knob got Diego, say hasta luego, we'll be in rapping kilos, shoot up nose with potato, straight out the jungle.
Guys, sedih guys. Raya tahun ni. Kau jangan serius sangat tengok muka aku je tu. Kau tengok aku macam... Aku terkesima dengan Tak, ending. kau tengok aku macam ni tau. Janganlah. Wah, aku takut betul jatuh cinta. Okey. Aduh, kau ni. Aduh. Okey. Yelah, kita pun dah tengok benda-benda sedih macam ni. Okey. So, sebelum kita berehat lah. Aku malas lah nak teruskan benda ni. Kita berehat lah. Tapi sebelum tu, jom kita Nak ada share sedikit ucapan. mesej lah. Ada ucapan-ucapan daripada yang duduk di perantauan yang tak boleh balik beraya. Jom kita dengar ucapan. Lepas tu kita akan kembali berehat seketika. selepas ni. Borak teh si. Hai, Assalamualaikum. Nama kami Fina. Kami adalah anak perantauan yang terkandas dekat Semenanjung. It's been 2 years already. Kami siap balik Sarawak. And kami mau ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua kawan-kawan dan keluarga kami yang ada di Sarawak. And berayalah dengan bersederhana. Jagalah SOP masing-masing. Kita jaga kita. Okay. Hai, Assalamualaikum semua. Nama kami Nur Fitri binti Openg. Dengan kesempatan tu, kami mau mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh orang Sarawak, walaupun di Semenanjung, walaupun di Sarawak dan pun di sini pun kita berada. Dan terutama sekali kepada family kami, mak, bapa, kakak, adik, anak buah, abang ipar kami, of course semua sekali lah. Kami harap kita orang sihat di sini, sihat walafiat. And kami minta ampun, minta maaf si dapat nak balik ke Sarawak tahun tu. Mungkin raya kita sama seperti raya yang sebelumnya. So kita just fikir mungkin ada hikmah di sebalik semua tu. Kita just berdoa yang bagus, doa yang baik-baik. InsyaAllah ada rezeki, kita akan bertemu semula. InsyaAllah kami akan balik juga ke Sarawak pula. Kita doa je benda yang bagus. So kepada kita orang di luar sini, rayalah dengan kesederhanaan, rayalah dengan seadanya dan syukurlah dengan apa yang kita orang ada. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Indah minal aidil wal faizin, menyuci zahir dan batin, bahagia rasa sama rasa, meriahnya di hari raya. Hai, Assalamualaikum. Kami Lilis. Kini kami ada di perantauan. So kami nak ucap Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin untuk kita orang semua yang di Kuching. And untuk mak bapak kami minta maaf sebab kami sempat pulang untuk first raya di perantauan tu. Minta maaf gila. So doakan COVID-19 tu akan hilang. InsyaAllah kami akan pulang untuk raya haji ataupun hari-hari yang seterusnya kami akan pulang. And untuk kita orang, tolong jangan lupa jaga SOP. Sentiasa pakai hand sanitizer, mask jangan lupa. Sama-sama kita semua putuskan rantai COVID-19. Okey, ajak diri kami. So, selamat Hari Raya. Kembali lagi dalam Borak Tesi Pen. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Zel dan Fir. Guys, mungkin ada yang terlepas untuk menonton episod minggu lepas. Dah boleh tonton kembali dalam YouTube. Korang boleh stream saja dekat sana. Type Borak Tesi Pen dan kau boleh saksikan kembali episod-episod yang lepas. Dan of course, kepada yang ingin nak menonton apa kata orang, Episod-episod yang lepas. tak seperti episod lepas. Program-program yang lain. Yes. Sajian program lain korang boleh juga type dekat situ. Senang cerita TVS lah. Tak TVS dah. So kau boleh tengok apa-apa. Okay, guys. Betul. Macam biasa kita nak teruskan lagi kita punya cerita-cerita viral. Tapi sebelum tu aku curious kan. Yang memberi apa? Yang memberi ucapan-ucapan raya tadi. Semua cantik-cantik ni. Daripada mana dapat ni semua ni? Itu kita kena tanya dengan Ui, produser dahsyat lah. kita. Produser kita macam kaki perempuan. Mungkin nanti ada lelaki kau. Ada Tapi bagus. Kita pisahkan. Aku suka. Kau boleh cuci mata kan tadi tak sekejap. perempuan je lah, bagi perempuan je lah, bagi ucapan. Okay? Alright, so seterusnya ni.
Sekarang ni kita dalam fasa memberi vaksinasi Betul. kepada komuniti-komuniti ataupun rakyat-rakyat di Malaysia, khususnya di Sarawak. Semalam Fasa aku kedua. punya datuk. Atuk aku baru lepas kena vaksin COVID-19. So far kau ada Dos yang tanya dia pertama. tak macam mana dia punya Belum lagi. Dia cakap side okey je. effect? Tak ada Okey. tak ada juga apa orang cakap menyakitkan yang teruk-teruk, tak alahan yang tak ada. Alhamdulillah datuk aku okey semalam. Dan dekat Timur Tengah ataupun Middle East ataupun negara-negara Arab ni, dia memang tengah dalam proses fasa vaksinasi juga tau. Mazal Sigai. Rasanya di seluruh dunia juga Betul. tengah nak bagi vaksin kan, Fir? Ni pengguna TikTok nama Hafpash ni. Dia was-was ataupun ragu-ragu bila nak pergi vaksin dekat satu tempat vaksinasi ni. Kita tengoklah VT ni. Kenapa dia ragu-ragu? Okay, are you ready? Yes, let's do that. Which one is it? This is the most popular. It's Faisal. Faisal? You mean Pfizer? Habibi, Faisal, the same. No, I don't want it. I've heard about Pfizer, but not Pfizer. No problem. I will give you this one. This is Ashraf Zeneca. Ashraf what? Oh, it is the same, Habibi. It is like you have Adidas, I have Adibas. You have Nike, I have Nakia. It is the same, Habibi. I'm sorry, I'm not gonna take it. Okay, shithead. What? I have the last one. This is American, it's original. You want? Alright, let's do it. You heard about this one, right? Yeah, it's Johnson. Abdullah. Okay, that's it. Abdullah. Abdallah. Kreatif Kadang betul lah. Betul. Apa yang dicuba sampaikan. Kadang apa kata orang mother tongue orang Arab ni kan, kalau Pfizer jadi Faizal. AstraZeneca jadi AstraZeneca. Tapi aku lucu lah, Fir. Kenapa? Tapi yelah, cara dia orang sebut nama tu kreatif betul. Yelah. Tapi kita pun perlu beringat jugalah sebab takut juga kalau ada orang luar sana yang menggunakan vaksin yang tak diiktiraf, mungkin vaksin tipu mana ada ke. vaksin tipu ni untuk sekarang ni. Dia Mana macam okay, tahu, bila bercerita Fir. pasal Kita perlu berhati-hati. tersasul perkataan macam tadi, aku ada member ni sepatutnya Azli senario tapi dia Yusri senario. Kau ni Ada episod-episod bulan 3 itu. Tengoklah, ada, cari-cari je. tak lupakan. Okey guys, seterusnya. Okey, ni cerita yang agak tular dekat social media. Lelaki Cina ni, dia ialah sebelum ni dia pernah cuba nak berpuasa dan dia gagal separuh hari. Lepas tu cuba lagi, alhamdulillah dapat. Dan dia cuba menyelami macam mana orang Islam menyambut kedatangan bulan Ramadan. Dia pernah berbuka dekat tempat-tempat buffet, dekat restoran. Dan baru-baru ni dia cuba untuk mengenakan baju Melayu. Tetapi cara dia salah tau. Siap kena tegur, tapi teguran yang bagus lah. Daripada netizen, daripada seseorang pakcik ni. Kita tengok apa Kita tengok dulu sebenarnya lah yang dia buat. VT. Apa yang dia pakai tu. Sampai dia kena tegur. Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hey. Kalau ada orang boleh ketawa-ketawa, dia menerima lah teguran tu. Sebab apa? Okey, kalau orang tanya kenapa tak boleh pakai baju Melayu dengan seluar pendek. Sebab ialah kalau lelaki aurat dia paras lutut. Paras lutut. Jadi dia nampak macam tak kemas lah. Lagipun dia baju kebangsaan. So betul. kita boleh, kita mesti respect. Dia macam ni lah, macam komen bola sepak pakai seluar pergi office. Boleh, tak masalah, tapi tak kenalah kan. Cara pemakaian tak kenalah. So macam itulah. So ni peringatan sebab dia pun berbangsa lain kan. Mungkin dia nak cuba-cuba sahaja. Betul. Tapi itulah, effort ada. Effort A. Yang penting dua-dua pihak dia menerima kritikan dan yang memberi kritikan pun dia tegur cara baik. Betul, Mazil Azigai. Macam kau lah, kadang kau bila kau kritik aku terima. Kau selalu kritik aku, okey, kau ni handsome kau. Kenapa kau tak nak cari... Aku terima. Tu auta ya. Okey, next cerita terakhir ni Mazila. Cerita ni video tu lah. Pernah tak kau tengok monyet-monyet bersukaria? Tak, kenapa cerita ni banyak cerita monyet? Okey. Yelah, tadi kita kongsi pasal. Pernah lah tengok monyet bersukaria. Tapi yang ni
Ada sebuah hotel ni, monyet-monyet ni dia berkumpul, dia bersukaria macam manusia. Oh, ya ke? So kita nak tengoklah macam mana dia bersukaria macam manusia tu. Have fun. So, kita tengok dulu. Cuba buat macam ni. Hu. Oi, dahsyat lah. Macam budak-budak. Dia macam aku kecil-kecil dulu. Macam kita lah kecil-kecil, tektor. Nak Macam kau je lah, bukan macam aku. Tadi kau cakap macam kau. Aku rasa semua pun pernah melalui keadaan sama. Alright guys, so kita tutup lah cerita-cerita yang viral, cerita-cerita yang tengah trending dekat social media. Okey, seperti yang kita janjikan tadi, lepas ni kita akan bawa masuk tetamu kita. Seorang penggiat seni teater, dia memang orang kuat lah. Especially untuk teater kumpulan ngoncong ni. Nak tahu apa kumpulan ngoncong. Tadi kau bertanya aku, apa ngoncong? Lepas ni kita akan bersama dengan tuan punya badan yang layak untuk bersuara, yang layak untuk borak kita. Haziz Wahab yang akan bersama dengan kita lepas ni. Okey, kita akan berehat. Tapi sebelum tu, kita nak tengok lagi ucapan-ucapan raya daripada perantauan. Okey, jom guys. Borak Teh Si Peng. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Nama saya Muhammad Zilmi bin Salaini dari Fakulti Teknologi Mekanikal dan Automotif. Dan ini rakan saya. Assalamualaikum, nama kami Abang Muhammad Mustaqim bin Abang Mustafa daripada Fakulti Kejuruteraan Teknologi Elektrik dan Elektronik. Tok Faham nama? Assalamualaikum semua. Nama kami Abang Syafaq Ahmad bin Abang Ahmad daripada Fakulti Teknologi Pembuatan dan Mekatronik. Kami mahasiswa daripada Universiti Malaysia Pahang. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada keluarga kami yang berada di Sarawak, rakan-rakan kami dan seluruh umat Islam yang menyambut Hari Raya Aidilfitri. Sentiasalah jaga SOP dan penjarakan sosialisme. #kita jaga kita. Selamat Hari Raya semua. Hai, Assalamualaikum. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin buat semua ahli keluarga dan rakan-rakan yang berada di wilayah Sarawak. Daripada kami, anak perantauan, kami rindu kita. Selamat Hari Raya. Hai, Assalamualaikum. Kami Isnaini Yosin. Kami Izana Ana binti Abdullah. Kami berdua berasal dari Kuching, Sarawak. Hai orang Kuching. Kami dua ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin kepada seluruh family kami orang yang berada di Kuching. dan juga kawan-kawan kami orang di sini di Kuching. Apa khabar kita orang teh? Alhamdulillah, harap kehendaknya. Pesanan kami dua untuk yang raya tu Jaga SOP. Pakai mask. Ibu berkawal hilang. Ya jangan. Ibu lupa ampau. Bye, rindu kita semua. Bye. Alright guys, kita kembali dalam Borak Teh Si Peng macam biasa. Time-time macam ni kita akan bawa masuk tetamu untuk kita borak-borak. Hari ni best sikit lah. Dekat sikit dengan aku punya apa kata orang minat ni Mazilah. Oh, kau ada minat dalam seni teater ke? Aku minat berlakon. Itu benda yang aku pernah buat untuk hidup once upon a time lah. Aku berharap dengan apa kata orang lakonan untuk aku menyara kehidupan aku dah dan dengan orang yang tersayang dulu. Okey, so tanpa membuang masa, kita nak bercakap dengan ini ke macam living legend lah di Sarawak. Untuk seni-seni teater lakonan ni, kita nak mempersilakan Haziz Wahab. Selamat datang. Selamat datang ke set Borak Teh Si Peng. Selamat datang. Bang, abang lah. Kita panggil abang Nak nunggah uncle susah. Nunggah abang lah. Panggil abang lah. Boleh, uncle boleh tak? Uncle juga boleh lah. Okey, selamat datang kepada Haziz Wahab, seorang apa kata orang penggiat seni teater dekat Sarawak tu. Mungkin dekat dalam kertas tulis Teater Ngoncong Studio. Okey, pertama sekali sebelum kita ke benda yang lebih berat kah? Selamat puasa, selamat datang.
So, Okay. Alhamdulillah. Okay. So, teater Ngoncong Studio. Tadi Mas Zila masa tengah break ni ada nanya kami. Apa teater Ngoncong Studio tu? Cerita ke apa ke? Ni apa? Kami tahu. Cuma kita perlu orang yang lebih layak. Lebih arif. Untuk explain sikit pasal teater Ngoncong Studio, persatuan untuk bila ditubuhkan. Ya. Baik, pertama kali ucapkan terima kasihlah atas jemputan pihak TVS. Dan terima kasih kepada Fir dan juga siapa tadi? Marzila. The first time untuk datang di lokasi itu. Alhamdulillah. Bercakap tentang teater Ngoncong. Saya nak betulkan, saya bukannya apa tadi dipanggil apa? Ketua. Ketua. Kita dalam Ngoncong saya disebut ketua satu. Kita ada ketua satu, ketua dua. Jadi saya ketua satu. Apa beza ketua satu dan ketua dua? Ketua satu ni menyelaras semualah. Dibantu oleh ketua dua. Dia macam pengurusi timbalan pengurusi lah. So dan teater ni dia punya organisasi berbeza lah. Beza sikit. Dia punya. Kemudian dia disebut juga tadi tentang teater Ngoncong studio. Studio tu memang tempat kita buat rakaman. Tapi yang sebetulnya kita ada grup teater Ngoncong, Persatuan Grup Teater Ngoncong Sarawak. Jadi timbulnya studio tu baru ni kita ada buat rakaman sitcom. Okey. Nanti kita cakap lebih panjang. Okey. Sitcom kita segmen satu lagi. Jadi bermula tertubuhnya grup teater Ngoncong ni semenjak tahun 80-an lagi dah. Dah lama dah tu, Fir. 80-an. You know, before that, saya terlibat dengan teater semenjak di bangku sekolah. Lepas tu, masuk dengan teater. Kita ada rumpun seni drama dulu, Sarawak. Sebelum adanya grup-grup teater yang lain. Kita ada rumpun seni drama Sarawak. Lepas tu, rumpun seni drama Sarawak berakhir. Masa tu disebut berkubur, tapi saya tak sentuh tentang berkubur lah. Kerana ada lagi penggiat-penggiat yang tampil membuka grup-grup teater yang baru. Jadi salah satunya grup teater Ngoncong. Saya salah seorang ni. Jadi tahun 80-an begitu juga, saya teringat lagi. Kita masa tu musim jerbu, saya ingat. Betul. Musim jerbu. Saya dengan Allahyarham Hashim Tahud, saya masih ingat, rakan saya. Kemudian saudari saya juga, Haji Sabtu Yahbulhi. Kita bertiga mewakili Sarawak ke zon utara Johor. Utara Johor? Selatan. Selatan. Astaghfirullahalazim. Selatan Johor. Johor. Pekan teater masa tu. Masa tu Sarawak selalunya bila tampil nak mewakili negeri sampai ke peringkat zon je. Tak ada peringkat kebangsaan. Tak sampai. Jadi kita bertekad, saya bertekad, we want to try. Ingin sampai ke peringkat kebangsaan. So kita bertiga bertekad balik daripada peringkat zon tu. Saya nak tubuhkan satu grup untuk, belum Ngoncong lagi, sebuah produksi untuk mewakili negeri terusnya ke kebangsaan. Jadi waktu tu bertanding di Johor belum dapat apa-apa lagi lah. Sekadar nak warm up lah, pemanas badan. Lepas tu kita terus bergiat balik di Sarawak, bergiat terus kan. Masa tu adalah masa festival teater negeri. Dulunya dipanggil Pekan Teater. Pekan Teater, lepas tu Festival Teater Negeri, Festival Teater Kebangsaan Malaysia dan sebagainya. Kita bergiat. Jadi saya beritahu dengan Haji Sabtu Yahbulhi, saya nak cerita SAWO, SAWO. SAWO? SAWO tajuknya. Okey. SAWO. Yang mengarahnya saya nak Haji Sabtu Yahbulhi. Dan berlakonnya saya. Tiga orang je lah? Ada seorang lagi, ada Sabri Bujang. 3 orang kita. Allahyarham Hashim Tahud tu sebagai pembantu kita lah. Alhamdulillah, bertapak dari situ. Kita berlatih di mana tahu? Mestilah. Dekat mana? Di kaki 5. Di Dewan Suara. Orang tengok kita menangis, ketawa. Kita menangis. Berlakon. Betul kan? Betul lah tu. Itu satu cabaran lah. Kita berlatih teater di kita berjalan. Ini pula orang Sarawak masih ada lagi time tu perasaan apa meluat hingga tu masih kuat dekat ni. Lepas tu masuk pertandingan, alhamdulillah kita menang peringkat negeri. Hasil usaha tahun berlatih dekat 1985 yang gelak-gelak tu tak tahu. Yang tengah menangis berlatih tu untuk mengharumkan nama negeri tu. Ya. Kemudian terus ke peringkat kebangsaan.
Uish, dahsyat lah. Di peringkat kebangsaan pula kita bawa cerita Sahu. Cerita berkisah tentang sampah sarap, membawa sampah-sampah sarap di atas pentas. Tayar terburuk, tintin kosong dan sebagainya. Alhamdulillah Fir, kita menang peringkat kebangsaan. Woi, dahsyat lah. Uish, legend guys. Dan dengar cerita, negeri Sarawak antara negeri yang terkuat apabila dalam pertandingan dan teater, betul lah? Ya, saya boleh berani katakan begitu. Kerana baru-baru ini kita sering menghantar kumpulan-kumpulan yang kira mencabar. Betul, sebab saya pun selalu dengar cerita ni. Kalau orang cakap pasal teater ni, negeri Sarawak antara negeri yang paling top lah, mendominasi seni teater kat Malaysia tau. Yang main Mazila. Kau tengok aku macam ni, aku macam kau pernah ada pengalaman berlakon teater tak? Tak pernah. Tapi dengan kau, aku umpama macam berlakon sekarang ni. Saya pernah tengok Fir berlakon TV sekali. Allah. Mungkin nak tawarkan dia ke berlakon teater nanti. Okey, lepas ni kita nak sambung lagi borak dengan Pak Aziz Wahab. Kita nak cerita pasal daripada teater sekarang ni masuk ke TV pula. Okey guys, lepas ni dalam Borak Tesi Peng. Tesi Peng ya. Yes, Borak Tesi Peng kini kembali guys di saluran TVS 122 Astro dan My TV. Masih lagi kita dalam segmen di mana kita berborak mengenai teater ni bersama dengan Pak Aziz Wahab. Orang yang memang layak selayaknya lah kalau nak cerita pasal teater. Bergiat dalam tahun 80-an dah. Kau belum lahir, Mazila. Ya, aku belum lahir lagi. Aku rasa parent kau belum bercinta je masa tu. Okay. Alright, so kita nak tanyalah. Tadi kau ada soalan tanya apa ngoncong tu kan? Ya, betul. So aku nak tanya dengan Pak Aziz. Abang Pak Aziz. Pak Aziz lah. Pula. Pak Aziz lah. Apa maksud ngoncong tu? Ya. Tadi nak cakap tak sempat kan? Ngoncong. Sebenarnya saya mengarah cerita pertama saya Mendung Berlalu. Arah tulisan saudara Jais Ahok. Mendung Berlalu. Lepas nama Mendung Berlalu tu, dia berlalu macam tu aja. Disebut sebagai ngoncong. Ngoncong. Jadi ngoncong ni perkataan daripada kaum Bidayu Selakau. Bidayu Selakau. Jadi ngoncong ni dia kalau ikut katanya menurun, mengubat. Kalau kita orang Melayu sebut menurun lah. Betul. Jadi Bidayu Selakau dia mengubat. Mengubat di mana ada bomoh, ada rukun dan sebagainya kan. Ada orang sakit, dia tu mengoncong, mengubat. Jadi dalam istilah teater, kita mengambil pendekatan bila berada di atas pentas, kita mengoncong dengan di halayak penonton. Jadi kita mengubat minda penonton melalui persembahan teater. Deep lah. Betul lah. Mengoncong jadi itu kita ambil nama ngoncong. Memang sinonim lah dengan persembahan-persembahan kita. Maksud dia Bidayu Selakau. Yang kau tak tahu. Sama-sama belajar kan? Betul. Okey. So itu cerita pasal asal usul nama ngoncong. Famous tau nama ngoncong ni. Serius. Kalau kau tanya otak-otak kat Kuching especially, ramai tahu Persatuan Teater Ngoncong ni. Okey, ni daripada dalam teater pentas sekarang ni Pak Aziz boleh katakan dah producer jugalah sekarang. Ke arah TV pula. Layar perak. Sekarang ni ngoncong dah level lain lah Mazila. Dia orang tak nak lain-lain teater je dah sekarang ni. Tapi teater masih berjalan kan? Masih juga. Tapi sekarang ni aktif dengan rancangan TV InsyaAllah. Yang paling latest apa Pak Aziz? Dia macam ni Fir. Musim pandemik ni memang kekangan banyak. Betul. Kan? Jadi saya nak sentuh serba sedikit banyak cerita tadi tentang ngoncong sebenarnya. Kemenangan kita peringkat negeri, peringkat kebangsaan. Jadi kita pendekkan cerita lah. Kemudian kita membawa teater masuk kampung pernah. Kita membawa teater ke luar negara pernah. Ke peringkat di Malaysia, di seluruh Malaysia. Di Pulau Pinang, di Pontianak. Membawa teater. Kemudian beralih mediumnya. Kalau teater daripada pentas, kita beralih ke produksi TV dan sebagainya kan. Saya pernah bercadang dulu, pernah bermimpi dengan sama-sama ahli.
kita bawa cerita Kalan Tambang. Namanya Kalan Tambang, semua logat Sarawak. Saya salah seorang pelakon utamanya, Pak Itam. Saya Kalang aku Tambang. ada involve. Aku cameo. Aku cameo. Nanti disebut tentang Fir kan. Lepas tu kita pernah buat teater 1 jam di atas pentas berkisah tentang Kalan Tambang. So why not saya beritahu dengan ahli-ahli kita terfikir kerana kalau kita satu masa kita bawakan cerita ni di layar TV. Alhamdulillah kita ditawarkan oleh pihak penerbit pihak TVS maksudnya untuk menerbitkan sebuah produksi Kalan Tambang. Jadi reality Ya, reality. Oh. Kita ada 13 episod insya-Allah. Kalau tiada arah melintang mungkin akan bersiaran tidak lama lagi. Dan salah seorang cameo kita Fir Afandi. Kau ni kat episod berapa ni? Semalam aku baru keluar off tu sungkir. Mau banyaklah Hashim ke kau je kat TVS buat tesipeng kau juga. Okey, sebelum kita berakhir, masa mencemburui kita ni Pak Hajiz, mungkin ada kata-kata terakhir dari Pak Hajiz kepada penonton, kepada belia-belia, very short one lah Pak Hajiz. Saya nak ambil kesempatan di sini untuk menyeru para belia kita untuk bergiat aktif dalam teater. Bagaimana anda ingin menempiaskan bakat anda dalam teater? Banyak kumpulan-kumpulan teater di negeri Sarawak kita. Cari saja. Kemudian kalau teater ngoncong boleh saja layari kita punya Facebook. Grup Teater Ngoncong. Boleh tanya soalan-soalan di situ. Ataupun boleh kontak ahli-ahli kita mana-mana yang kenal dan sebagainya. Jadi tak ada lain masa pandemik ni nak menyambut hari raya ni, selamat hari raya batin dan jaga diri, jaga semuanya, lindung diri, lindung semuanya. Betul, alhamdulillah. Terima kasih Pak Hajiz. Kalau boleh kita nak buat sampai pukul 4 lah Hajiz. Banyak benda cerita best ni. Pada legend aku suka dengar cerita pada orang-orang lama ni. Okey guys, tak apa. Pengalaman InsyaAllah kita nak buat lagi nanti one day bersama Pak Hajiz. Okey guys. Patut ada slot tertentu betul. Patutnya. Kita akan buat lah Pak Hajiz. Nanti saya usulkan. Okey. So insyaAllah kita akan jumpa lagi esok dengan tetamu yang lain, dengan apa kata orang cerita-cerita yang lain. So jangan lupa kita masih dalam peperangan untuk merangi COVID-19. Jaga SOP dan juga kita jaga kita guys. Yes, kata Pak Hajiz tadi, lindung diri, lindung semua. Kita jumpa esok hari. Selamat puasa guys. Assalamualaikum. Borak Tesi Peng. Bye-bye. Susunkan jari kami aturkan salam menyambut Syawal penuh kesyukuran. Pagi Raya memakai keringkam. Busana warisan sepanjang zaman. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.